Sahabat Nabi dengan kekayaan luar biasa jarang disebut-sebut oleh penceramah. Padahal mereka ada yang menggunakan harta bendanya itu untuk membantu mengembangkan dakwah Islam. Mungkin selama ini kita mengenali Bill Gates, Mark Zuckerberg dan Warren Buffett sebagai orang-orang yang terkaya di dunia. Tapi pernah tidak kita terfikir bahawa dulu ada 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekayaan luar biasa dan menjadi orang terkaya pada waktunya. Bukan sahaja kaya, malah mereka juga terkenal kerana bersifat dermawan. Jika kita convert harta kekayaan mereka ke dalam nilai ringgit, jumlah kekayaan mereka sangat luar biasa jika dinilai pada zaman sekarang. 1. Abdul Rahman bin Auf, nilai kekayaan 3.2 bilion ringgit. Kekayaan sahabat yang satu ini memang benar-benar membuatkan kita menggeleng kepala. Beliau adalah orang yang ke-8 masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pada suatu ketika di Madinah, beliau datang dengan sehelai sepinggang. 1 dirham pun tidak dimilikinya. Lalu Rasulullah SAW memperkenalkan beliau dengan Sa'ad, salah seorang orang kaya Madinah pada waktu itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang isterinya untuk bisa dinikahi oleh Abdul Rahman bin Auf. Namun beliau menolak secara lembut dan penuh hormat sambil berkata, "Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dengan isteri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Aset kekayaan saat beliau wafat seperti diriwayat oleh Ibnu Hajar adalah 3.2 juta dinar. Menurut jangkaan Ibnu Hajar, nilai ini adalah hasil pengiraan dari maklumat yang mengatakan bahawa beliau ketika meninggal, setiap dari 4 orang isterinya menerima 100,000 dinar. Dengan pengiraan faraid, maka total harta yang ditinggalkan adalah 100,000 dinar kali 4 orang isteri kali 8 asy'al masalah, 3.2 juta keping dinar. Berat 1 dinar ialah 4.25 gram. Harga pasaran 1 dinar sekarang ialah lebih kurang RM1,000. Total nilai dinar yang dimiliki oleh Abdul Rahman bin Auf jika dinilaikan dengan wang ringgit ialah 3.2 bilion. Bukan itu saja, Ibnu Katsir ada meriwayatkan sumber lain menulis bahawa sewaktu meninggal dunia, Abdul Rahman bin Auf meninggalkan banyak aset yang terdiri daripada 1,000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3,000 ekor kambing. Yang amat menarik untuk dijadikan cermin kepribadian muslimin lain. Ketika hendak meninggal dunia, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat menjadi 400 dinar kali 100 orang, jumlahnya 40,000 dinar atau setara dengan 40 juta ringgit dinilaikan sekarang. Antara yang menerimanya ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikan secara khusus kepada para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup dengan jumlah yang besar yang tidak diketahui nilainya. Jumlahnya yang besar ini hingga mendorong Aisyah radhiyallahu anhu berdoa, semoga Allah menyirami dengan madu.
Nombor 2, Zubair bin Al-Awwam. Nilai kekayaan hampir 1 bilion ringgit. Diceritakan bahawa sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Az-Zubair adalah seorang pahlawan. Kehebatan Zubair dalam berperang sering kali dibandingkan dengan Khalid Al-Walid yang namanya sudah tak asing lagi sebagai sahabat Nabi yang gagah perkasa. Kedua-dua sahabat ini mampu menunggang kuda dalam posisi kedua tangannya menggenggam pedang, sementara mereka menggunakan hanya kaki untuk mengendalikan kuda yang mereka tunggangi. Seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Az-Zubair meninggal dunia dengan meninggalkan banyak aset kekayaan berupa tanah dan rumah. Di antaranya ialah yang berada di Rabah, ini wilayah di barat laut Madinah. 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Beliau mewasiatkan 1/3 dari total harta peninggalannya untuk cucu-cucu dan 2/3 dibagi-bagikan kepada waris keluarganya. Beliau memiliki 4 orang isteri di mana setiap isteri mendapat harta senilai 1.2 juta dirham. 1 dirham bernilai RM15 sekarang. Total setiap isteri beliau dapat ialah 18.6 juta seorang. Total harta Zubair adalah 38.4 juta dirham tambah 19.2 juta dirham. Totalnya ialah 57.6 juta dirham. Jika dinilai dengan 1 dirham iaitu RM16, maka 57.6 juta dirham senilai dengan RM921 juta, iaitu hampir 1 bilion. Jadi itulah harta kekayaan Zubair bin Awam. Yang ketiga, Osman bin Affan. Nilai kekayaan ialah 833.5 juta ringgit. Total tunai yang dimiliki oleh beliau ialah 30 juta dirham dan 150,000 dinar. Beliau juga mengeluarkan sedekah sebanyak 200,000 dinar. Mempunyai unta sebanyak 1,000 ekor. Jika kita nilai dengan wang ringgit sekarang, 30 juta dirham bernilai 480 juta ringgit. Dinar total 350 juta ringgit. Unta 1,000 ekor 3.5 juta ringgit. Jumlah keseluruhan ialah 833.5 juta ringgit. Ini tidak termasuk pembelian sumur di rumah sekitar 5 km dari Masjid Nabawi yang diwakafkan untuk keperluan masyarakat senilai 35,000 dirham. Hibah 950 ekor unta untuk alat perlengkapan perang Tabuk dan juga aset tanah dan kuda yang jumlahnya sangat banyak. Begitulah harta kekayaan Osman bin Affan. Nombor 4, Talha bin Ubaidillah. Nilai kekayaan 240 juta ringgit. Mempunyai tunai 2.2 juta dirham, 200,000 dinar, sedekah 300,000 dirham. Jika dinilaikan dengan wang ringgit, 2.2 juta dirham bersamaan dengan 35.2 juta ringgit. 200,000 dirham bersamaan dengan 200 juta ringgit.
300,000 dirham bersamaan dengan 4.8 juta ringgit. Jumlah kekayaan Talha bin Ubaidillah adalah 240 juta ringgit. Nombor 5, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nilai kekayaan 4 juta ringgit. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal di kalangan para sahabat sebagai seorang yang sangat berani ketika di dalam peperangan. Sewaktu meninggal dunia, beliau meninggalkan harta sebanyak 250,000 dirham. Jika dinilaikan kepada wang ringgit, ia berjumlah RM4 juta ringgit. Untuk menjadi seorang Muslim yang baik, tidak semestinya kita kena hidup dalam kemiskinan. Para sahabat telah membuktikan, yakni orang kaya juga boleh menjadi seorang Muslim yang baik. Malah ada di antaranya dijamin syurga. Orang yang paling malang ialah miskin di dunia dan di akhirat pun tak nak berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Miskin di dunia, miskin di akhirat. Jadi apa yang kita perlu usaha ialah, kalau tidak kaya di dunia, tapi berusahalah untuk kaya di akhirat. Sekian, wassalam.